Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel. So video sambung hari ni, tapi masih lagi bahagian-bahagian kereta. Hari ni aku nak buat video pasal benda ni, kunci kereta Saganya, ataupun kereta-kereta lain pun ada juga yang kunci lebih kurang macam ni kan. Sorry geng, bilik aku agak bersepah sikit, macam-macam ada lah kat sini. Harap korang boleh tengok video ni dengan jelas dan mantap ikat lah. Sebelum tu aku nak explain pasal kunci ni. Problem yang ada pada kunci ni selalunya sebab tekan tak detect. Lagi satu, kunci ni kadang loose, tak dapat terbuka sendiri, ataupun dia dah loose lah. Bila kita tekan dia gerak lambat je, gerak sangkut je. So kali ni aku nak tunjuk tutorial macam mana nak buka kunci ni, nak baraikan dia. Kita nak tengok apa je isi yang ada kat dalam dia ni. Check out. So dekat sini aku nak tunjuk lah macam mana cara kita nak buka. Sebelum kita nak buka tu, yang aku biasa gunakan screwdriver ni. Mata dia kalau korang perasan kat sini, dia halus je, dia kecil je. Lagi satu, yang ni aku guna yang lepel lah, yang kecil halus ni macam test pen ni. Ni supaya nak congkel-congkel sikit nanti kan. Ok, so sebelum kita nak buka, cara dia mula buka dulu kunci ni. Alright. Then korang akan perasan dekat sini akan ada satu skru bunga lah, yang ni kan, yang kecil ni, petunjuk ni kan. So buka yang ni dulu. Ok, lepas dah buka yang tu, korang ambil yang test pen ni, yang ni. Korang congkel sikit dekat dalam ni, congkel ke atas. Lepas tu kat sini pun congkel sikit. Sekarang dia dah terbuka lah. Okay, bila dah terbuka macam ni, korang akan nampak benda tu macam ni lah. Okay, so bila dah nampak macam ni, korang akan nampak dua skru kat sini tau. Satu, dua. So korang boleh buka lah skru ni. Yang ni buka dulu. Satu, buka ni satu. Total kat sini aku dah buka 3 skru. Satu skru panjang, melekat pula natang ni. Satu skru panjang, 2 skru pendek yang sama size. Alright. Lepas dah terbuka macam tu, pegang hati-hati ni, sebab dalam ni dia ada spring tau. Dia ada spring. So korang tahan spring ni. Dengan menggunakan jari ni korang tarik kat atas. Kat sini akan terkeluar dua benda ni. Satu, dia punya lock dekat kunci ni lah. Satu lagi spring ni spring ni. So dekat sini korang akan dapat 3 part, 4 part, 5 part. So kat sini ada 6 part yang dah terbuka kat dalam ni. Korang boleh keluarkan tau, tapi korang tarik hati-hati. Benda ni korang tarik hati-hati, dia getah je ni. Ok, bila korang dah tarik, korang akan nampak ni lah. Ini casing luar dia yang ada button-button ni. Button-button ni korang boleh letak je sini. Kat sini ada board dia. Aku panggil biasa ni board lah, board motherboard kan. Kat sini ada chip dia, aku dudukkan dia macam ni Ok, dia akan duduk atas tu. Dia akan duduk atas benda hijau ni. Ini chip dia. So ni hati-hati. Kalau benda ni hilang, memang kau tekan macam mana pun tak akan pergi dekat kereta korang lah. So ada dua benda dalam ni. So aku susun satu-satu Ok, so sekarang benda ni dah terbuka, keadaan dia macam ni lah. So sebelum aku explain benda ni satu persatu, aku nak explain dulu dekat korang kenapa kunci ni selalu problem. Kadang bila kita tekan tak detect. Punca dia sebenarnya sebab bateri ni. Bateri ni sebenarnya dia tak ada lock ke mana-mana tau. Korang tengok dalam video ni pun, korang boleh tengok dia goyang-goyang kan. Cover atas ni dia tak tutup pun, dia tak tekan pun bateri ni dengan rapat sampai tekan dalam rapat lagi. Kalau korang perasan, bila tekan benda ni boleh dalam lagi tau. Getah ni bukan tujuan untuk tekan bateri ni ke dalam, tapi getah ni hanya protect slot tepi ni supaya air tak masuk lah. So benda ni berlaku sebab bateri dia tak betul-betul rapat dengan point dekat motherboard tu. So motherboard dia mana? Ini point bateri dia. Ini bateri. So bateri ni
dia tak betul-betul tekan rapat pada board ni lah, tak betul-betul tekan betul-betul rapat. Sebab tu remote ni selalu problem. Kenapa bila kita tekan dia tak detect, bila kita tekan dia tak detect. Sebenarnya sebab ni lah, kedudukan bateri ni dia tak stable. Jadinya dia ada free, dia boleh main-main sini. Lepas tu bila kita pasang cover dia pun tak betul-betul touch, dia akan slip sendiri. So kalau macam ni tekan dia menyala kan. Kalau dia tengah problem memang tekan dia tak menyala. Korang dah nampak benda ni, aku dah susun setiap satu-satu. Cover ni dia dalam getah ni, getah dia. Ini casing belah bateri lah. Ini chip ni yang bila kita tekan dia akan pergi detect lah dekat kereta kita. Ini biasa aku panggil ni motherboard lah, tak tahulah korang panggil apa. Ini point bateri dia. Ini pula casing bahagian depan, ada button-button ni. Ini kunci, ini kunci dia lah. Ini lock dekat kunci dalam ni. Ini spring. Spring ni lah yang berfungsi untuk bila kita tekan dan kunci tu gerak automatik. Bila korang tekan, kunci korang tu auto flip tapi dia tak berapa laju ataupun lembab. So dia problem pada spring ni ataupun notch pada casing lah. Takut spring dekat casing dia ni. So dekat sini ada takut dia kan. Alright. Dekat dalam ni pun ada takuk untuk spring dalam lubang ni. Ni cover bateri. Ini o-ring untuk bagi air tak masuk kena bateri. Kenapa aku buka satu persatu? Sebab aku nak tunjuk dekat korang apa benda yang dekat dalam ni. Kenapa yang bateri tu kadang tekan tak detect, kenapa kunci ni kadang flip tak betul, dan kenapa bila kita tekan benda semua menyala tapi kereta tak unlock. Itu berpunca sebab chip ni lah. Inilah yang berfungsi untuk detect kereta korang. Alright, so kalau korang pergi kedai kunci ke, korang tukar kunci, benda ni diorang akan masukkan sekali lah biasanya. Sekarang macam mana kita nak pasang balik semua getah ni, kita masukkan balik dekat rumah dia. Dia letak, pastikan slot dia masuk betul. So dah ngam, tak ada masalah apa. Letak dalam getah ni lah. Okay geng, so bila korang dah pasang benda ni, untuk mengelakkan ataupun mengurangkan dia berlaku problem bila korang tekan tu tak detect, korang congkel sikit benda ni ke atas. Okay, alright. Kalau korang perasan dia dah nampak tinggi sikit kan, korang congkel dia ke atas. Jangan kuat-kuat dia sebab benda ni nipis tau, jangan sampai patah pula. Bila benda ni dah tinggi, dia akan lebih dekat dengan bateri ni. Bila point tu dah dekat, untuk dia berlaku detect tak detect tu kurang lah gejala dia, ataupun dia tak ada langsung. Aku tak janji benda ni okey ke tak, tapi ini sekurang-kurangnya improve lah daripada point bateri ke point motherboard. Chip dia korang letak je macam ni, korang tolak ke dalam. Dan bila dah siap macam ni, korang masukkanlah dekat dalam casing button ni. Tekan slow-slow, pastikan cun. Okay, settle. Lepas tu benda ni senang je. Kalau korang perasan lubang-lubang ni, dengan benda ni tinggal masukkan dia ikut slot dia. Sebab slot dia pun dah cun-cun dah, memang dah okey lah slot dia kan. Korang tinggal pusing sampai dia jumpa slot betul dia lah. Ok, macam ni dia dah masuk. Korang masukkan spring. Spring ni dia lain ni kedudukan dia, bahagian dalam dan bahagian luar. Kalau korang perasan yang terjombol tu yang terjombol tu bahagian luar lah. Kalau yang betul-betul dia menghala ke dalam tu, dia bahagian dalam. So korang masukkan benda ni betul-betul ikut dalam tu lah, ada slot untuk spring tu. Ok, bila dah masuk dia akan cun lah macam ni. Korang letak dekat tapak dia ni, korang pusingkan dia ke belakang macam ni. Cukup sekali je dah cukup dah, tak perlu dua kali. Kalau dua kali nanti jadi keras pula. Dan korang pegang kuat-kuat dia, tahan macam ni. Ok, jangan bagi dia terkeluar. Korang tahan dia macam ni. Dan korang letak je lah bateri tu kat dalam ni. Kemudian korang ambil benda ni, korang letak kat sini, tekan kuat-kuat. Ok, so bila korang dah cepit tu, kedudukan dia sepatutnya macam ni lah. Ok, dia dah cun lah. Bateri ni kira rapat keluar. Sambil pegang, sambil tekan kunci ni, pastikan yang korang pusingkan spring tadi tu, masa pusingkan tu betul dan dia tak terlepas lah. Dan bila dah macam ni, korang boleh skrukan dia. Skru bawah ni 2 skru pendek. Ni skru pertama. Alright, dan korang ambil lah o-ring ni, letak dekat sini, kawasan ni. So korang tekan tutup, lepas tu korang buka kunci ni, masukkan skru yang panjang ni. Okay, skru yang panjang ni korang masukkan ni, masukkan kali. Ok, so sekarang benda ni dah siap. Bila kita tekan dia menyala. Step kedua untuk kita check kita pasang ni ok ke tak.
kita pergi dekat kereta. Bila kita dah siap pasang ni, kunci ni aku dah siap pasang, kita try tadi menyala kan, then kita try dekat kereta pula. Detect ke tak? Kunci, buka, kunci, buka, kunci. Okay, then yang last kita try terang button lah, yang tekan buka bonet ni. Aku dah test semua, elok dan tak ada masalah. Bila tekan pun dia tak ada masalah, tak detect. Andai kata berlaku lagi, korang ambil lah cebisan kertas ke apa ke, selit dekat belakang bateri ni, tutup je casing. Ok, yang dah tengok tu jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ni banyak-banyak supaya bermanfaat kepada orang lain. Jumpa kita di video yang seterusnya. Assalamualaikum.